Sebelah situ ya masalah tu. Okey, nah. Bagi sikit lah, dengan dua sikit. Lepas sikit je. Plug in situ. Dapat sini ada sikit. Dekat sikit nak. Tak nampak tu. Rapatkan ni. Rapat kalau saya rapat sikit belakang. Macam ni. Boleh. Ada. Bagi. Ada. Ini pun boleh ni. Tahan insya-Allah. Sudah. Nak mula? Boleh. Saya cakap ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz Dr. Hari Kosmo ni pernah datang kat surau kita, tapi dah lama dulu dah. Jadi kita mengalu-alukan kedatangan dia setelah sekian lama. Udah. Ya. Jadi insyaAllah kita bagikan ruang sebanyak-banyak kepada Ustaz. Walaupun ada PKP lebih 10-15 minit mungkin dah Ustaz kan? Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, malam ini saya dapat datang ke surau An-Nur, surau tuan-tuan dan puan-puan, dan saya mengucapkan terima kasih pada pihak surau, khususnya Tuan Haji Ramalan, kerana sudi untuk mengundang saya lagi sekali. Dan barangkali saya pun dah lupa tuan-tuan saya pernah datang kemari. Mungkin lama zaman dulu kot . Dan tajuk barangkali tuan-tuan pun sudah sedia maklum ya, bahawa tajuk kuliah saya ialah pengukuhan akidah menerusi mukjizat Al-Quran daripada sudut sains. Jadi tuan-tuan tengok fokus saya ialah akidah atau iman. Sebab akidah atau iman ini merupakan asas kepada transformasi, perubahan. Kalau kita rujuk kembali kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita dapati Nabi ini dilahirkan di Makkah. Dan Mekah ketika Nabi dilahirkan ini merupakan satu tempat yang pertama sekali dia maju dari segi ekonominya tuan-tuan . Sebab Mekah ni berada di pertengahan jalan di antara Yaman dengan Syam. Jadi kafilah-kafilah Arab ni apabila pergi ke Syam atau balik daripada Syam ke Yaman, dia akan singgah di Mekah untuk mendapatkan bekalan. Di situlah berlaku perdagangan tuan-tuan . Sebab itu kita dapati orang-orang Mekah ni kaya raya. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in pun kaya raya. Tetapi apabila mereka menganut Islam tuan-tuan, harta bendanya diinfakkan fi sabilillah. Khalas, habis tuan-tuan . Jadi itu pertama. Yang keduanya tuan-tuan, di Mekah ketika Nabi dilahirkan ini, dia berhadapan dengan masalah yang sangat besar. Apa masalahnya? Masalah keruntuhan akhlak manusia. Yang pertama sekali, dia syirik kepada Allah. Walaupun mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, disebut dalam Quran tuan-tuan, tetapi mereka syirik kepada Allah. Mereka menyembah berhala. Berhala-berhala itu diletakkan di Kaabah dan disembah berhala tersebut. Ya.
Jadi syirik adalah dosa yang paling besar. Kemudian mereka ni bersifat perkauman yang sangat teruk, tuan-tuan. Sehingga kan Nabi SAW cuba menyelesaikan masalah perkauman di kalangan orang-orang Arab ini, tuan-tuan, semasa haji wada', tuan-tuan, ya. Nabi tekankan sekali lagi tentang sifat perkauman yang cukup dicela dalam agama Islam, tuan-tuan. Kemudian mereka ni juga, tuan-tuan, ya, kalangan masyarakat Arab ini, mereka minum arak, mereka berzina, mereka tenung nasib, apa saja maksiat yang ada zaman sekarang ni, tuan-tuan, pada masa itu ada. Di sekarang ada kelab malam, di sana ada kelab siang malam, tuan-tuan, ya. Mereka berzina, sehingga kan di kalangan, apabila ada saja anak yang baru dilahirkan, ada di kalangan mereka yang tidak tahu siapa akan bapa budak itu. Sebab itu Rasulullah SAW apabila diutuskan oleh Allah, fokusnya ialah akidah. Kerana akidah itu dia memberi motivasi, kekuatan untuk mematuhi syariat Allah. 13 tahun Nabi di Mekah. Fokusnya semata-mata ialah akidah, iman, yakin pada Allah, yakin pada Rasul, yakin hari kebangkitan semula. Satu. Sebab itu, tuan-tuan, apabila kekuatan akidah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in telah terbina, maka mereka mampu untuk melaksanakan syariat Allah, tuan-tuan. Contohnya apabila sahaja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk berhijrah, maka sahabat-sahabat Nabi terpaksa mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun terpaksa meninggalkan bumi yang mereka cintai. Bumi Makkah itu bumi yang mereka sayang dan cintai. Contohnya Bilal, apabila teringat kembali tentang Mekah, mengalir air mata Bilal, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu orang-orang Makkah ini, tuan-tuan, mengalami transformasi yang cukup hebat, yang mengikut ahli sejarah tak pernah dialami oleh manusia sejagat, melainkan di Mekah dan Madinah. Itulah, tuan-tuan, ya, transformasi kehidupan manusia yang cukup hebat. Yang keduanya, tuan-tuan, kenapa saya fokuskan akidah ini, tuan-tuan? Kerana kita ni dilahirkan dalam iman. Alhamdulillah, ini satu rahmat Allah yang sangat besar. Dilahirkan dalam iman. Oleh sebab ibu bapa kita Islam, nenek moyang kita Islam, kita dapat Islam dan iman. Tuan-tuan, ya, kalau tidak dilahirkan dalam agama Islam, bukan mudah untuk dapat Islam. Tuan-tuan, kita lihat saja di Seremban Selatan ni ramai yang tidak Islam, tuan-tuan. Ya, kerana ibu bapa kita tidak Islam, dan kita juga tidak membuat dakwah kepada mereka, tuan-tuan, kan? Ya? Walaupun dilahirkan dalam iman ini, rahmat Allah yang sangat besar, tuan-tuan. Tetapi iman yang kita warisi ini tidak kuat. Dia mudah saja tercabar kalau ada ujian-ujian yang datang kepada kita, imtihan, ujian-ujian, barangkali, tuan-tuan, iman yang ada pada kita itu akan hilang. Saya sebutkan demikian, tuan-tuan, kerana dah banyaklah peristiwa di mana ada, ya, orang-orang yang dilahirkan Islam ini murtad, tuan-tuan. Saya bagi contoh. Ini seorang pemuda yang pernah belajar di sebuah sekolah agama, tuan-tuan, ya. Nama dia Badrul, tuan-tuan, ya. Mungkin ada yang melihat, ya, kalau video ini tersebar, ya, maka mungkin ada di antara mereka yang menyaksikan ini, tuan-tuan, ya. Ini nama dia Badrul, tuan-tuan, ya. Pernah belajar di sekolah agama di Ipoh. Kena kita tengok ini seorang lagi, Hasnah namanya juga, tuan-tuan. Ya, kalau tadi daripada Ipoh, yang ini daripada Taiping, tuan-tuan, ya. Kan kita tengok Saifuddin Ibrahim ni, tuan-tuan, ialah seorang lecturer, ya, daripada universiti di Indonesia, Universiti Islam Surakarta. Ada sarjana dalam bidang pengajian Islam, tuan-tuan, tapi dia murtad, tuan-tuan. Dia, ya, menjadi orang yang tidak percayakan Islam, menganut agama Kristian dan menjadi pendakwah dalam agama Kristian, tuan-tuan, ya. Ini dia orangnya. Okey, tuan-tuan, ya. Ini Asyah Buhari. Barangkali tuan-tuan pernah dengar tahun 97, tuan-tuan. 97, ya. Beliau belajar di sekolah agama sampai tingkat darjah khas. Tapi dia sudah jatuh cinta dengan seorang pemuda Kristian. Dia pun murtad, tuan-tuan, ya. Ini seorang hafiz Quran, ya. Akhirnya jadi mulhid, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tuan-tuan. Dan barangkali kita tidak menyedari, tuan-tuan, dalam masyarakat kita sekarang ni, di kalangan
remaja-remaja, bahkan orang tua sekalipun, fenomena ya yang tidak percayakan adanya Tuhan. Makin lama makin berebak tuan-tuan, ya. Ini contohnya. Dan ini mungkin ada juga di antara mereka yang sering menonton saya punya rakaman Facebook tuan-tuan, ya. Dan dia mencelah, ya, masuk ke dalam komen-komen yang tidak enak didengar tuan-tuan. Ini budak-budak Melayu kita yang telah murtad, masuk mencari manusia yang tidak percayakan Tuhan tuan-tuan, ya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya fokuskan kuliah saya di mana-mana saja tuan-tuan ialah tentang bagaimana kita nak kukuhkan akidah atau iman yang kita warisi. Dan cara bagaimana kita nak kukuhkan akidah ini ialah dengan mengemukakan bukti akan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran Al-Karim tuan-tuan, ya. Cuba kita tuan-tuan tengok sini, ya. Ini carta yang saya bina ni tuan-tuan. Jadi akidah ini ada 4 bahagian. Yang pertama kita sebut sebagai ilahiyah, warna merah tu tuan. Yang ni Tuhan ada ke tidak? Apa buktinya Tuhan itu ada? Itu. Kemudian sam'iyat, perkara-perkara yang diceritakan oleh Quran, diceritakan oleh hadis Nabi yang mana kita tidak ada bukti akal kita. Seperti hari kebangkitan semula, ya, syurga, neraka, sirat, ya, padang mahsyar, ini semua tidak kita boleh buktikan akal. Kemudian kita tengok tuan-tuan, satu lagi ialah nubuwah, kenabian. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, contohnya tuan-tuan adanya iblis, adanya syaitan, adanya ruh, ya, adanya jin dan sebagainya, ini ghaibiyat. Tuan-tuan, ya, kalau kita yakin kepada semua ni tuan-tuan, meyakini perkara-perkara yang disebutkan dalam akidah Islam, maka kita akan patuh kepada syariat Allah. Yakin dengan sebenar-benarnya tuan-tuan, ya. Maka kita akan mematuhi syariat Allah Ta'ala. Dan apabila kita patuh syariat Allah ni tuan-tuan, maka terbinalah akhlak. Saya bagi contohlah tuan-tuan, ya. Orang Islam tidak minum arak kerana arak itu hukumnya haram. Kita tak boleh minum. Orang Islam tidak berzina sebab, ya, zina ini hukumnya haram. Tuan-tuan, ya. Orang Islam dia tidak makan riba sebab riba ini hukumnya haram. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia membawa mudarat kepada manusia. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita mematuhi syariat Allah, kita selamat dunia akhirat tuan-tuan. Tetapi bagaimana nak memotivasikan orang supaya dia mematuhi syariat? Pastinya dengan kekuatan akidah tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan datang ke surau ini untuk menunaikan solat? Sebab itu ada perkara yang difardukan oleh Allah. Sembahyang tuan-tuan, kan? Kenapa sembahyang berjamaah? Sebab kita tahu bahawa sembahyang berjamaah ini ganjarannya lebih tinggi daripada sembahyang bersendirian. Begitu contohnya tuan-tuan, ya. Sebab itu kuatkanlah, ya, iman kita tuan-tuan. Jadi apabila ada masalah dalam masyarakat kita tuan-tuan, maka yang nak di-troubleshoot ialah bahagian ini tuan-tuan. Bahagian apa? Bahagian akidah, ya. Kena kita duk mengeluh, ya, macam mana, ya, anak-anak orang Islam sekarang ni banyak yang hisap dadah dan sebagainya. Maka apa yang perlu di-troubleshoot ialah bahagian yang saya sebut tadi, akidah tuan-tuan. Baik. Namun persoalannya akidah ada begini tuan-tuan. Ada bahagian akidah yang tidak boleh dibuktikan dengan akal. Kalau yang atas dia ilahiyah, ketuhanan dan nubuwah tuan-tuan, kita boleh bahas, kita boleh bincang. Ada saintis-saintis yang tidak percayakan adanya Tuhan, akhirnya mereka kata Tuhan pasti ada apabila mereka menggunakan akal mereka tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, bahagian yang ini kita tak boleh debat tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tak ceritakan kepada kita, kalau Nabi SAW tidak ceritakan kepada kita, maka kita tidak tahu. Oleh sebab ia tidak ada bukti tuan-tuan, yang ini bukti akal bukan mudah untuk meyakinkan manusia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam konteks di Eropah, Eropah ni tuan-tuan sekarang menjadi benua yang etis sebab mereka tidak percayakan kitab Bible mereka. Mereka mengatakan Bible mereka tidak boleh dibuktikan dengan akal dan bercanggah dengan ilmu sains. Dan Allah Ta'ala beritahu kita dalam Quran tuan-tuan, ayat nombor 53 surah Fusilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq
Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Ini maksudnya inilah kami akan perlihatkan tanda-tanda kami pada ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelaslah kepada mereka bahawa ia, tengok ia berwarna merah tu tuan-tuan, annahu, itu maksudnya ialah Quran, bahawa ia, yakni Quran adalah benar. Tidakkah cukup bagi kamu bahawa sesungguhnya dia menjadi saksi kepada segala sesuatu. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita yakin sepenuhnya, yakin dengan sebenar-benarnya tuan-tuan, bahawa Quran itu kalam Allah, maka kita akan yakin kepada semua yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan oleh sebab Islam itu puncanya ialah Al-Quran dan hadis Nabi, maka apabila kita yakin kepada Quran, yakin kepada hadis Nabi, maka kita akan yakin kepada semua apa yang disebutkan dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita bandingkan dengan masyarakat barat tuan-tuan. Masyarakat barat sekarang ini ramai yang tidak lagi percayakan pada agama Kristian, ya, kerana mereka menganggap bahawa agama Kristian, ya, bercanggah dengan sains, tuan-tuan, ya. Kita dapati tengok sini tuan-tuan, ya, 2% ini 1/3, ya, apa ni, dia punya clergy dia tidak percayakan adanya Tuhan, tuan-tuan, ya, yang ini 2% daripada padri-padri Protestan tidak percayakan adanya Tuhan. Yang ini tuan-tuan, ya, yang ini 1/3 daripada imam-imam mereka tidak percayakan hari kebangkitan semula. Tuan-tuan, hari kebangkitan semula juga ada dalam Islam. Tuan-tuan, ya, ajaran agama-agama Samawi ini mereka memang percayakan hari kebangkitan semula. Ya, dalam Islam ada. Tuan-tuan, di Eropah 1/3 daripada kalangan mereka tidak mahu percayakan adanya hari kebangkitan semula. 1/4 daripada imam-imam mereka tidak percayakan bahawa Nabi Isa AS lahir tanpa bapa. Jadi semua ni tuan-tuan, ya, ia tidak dapat dibuktikan dengan akal, kan? Ya? Sebab tu di Eropah tuan-tuan, ramai di kalangan mereka yang tidak mahu percayakan adanya Tuhan. Salah seorang daripadanya tuan-tuan ialah ini dia, Profesor Richard Dawkins, ya, seorang profesor dalam bidang biologi yang pernah memimpin satu kegiatan kempen besar-besaran untuk mengajak orang jangan percayakan adanya Tuhan. Dan dia menulis satu kitab tuan-tuan, ya. Ini kitab yang ditulisnya. Bila saya sebut kitab, tuan-tuan, buku dalam bahasa Arabnya, dia tulis The God Delusion. Kitab ni dijual di negara kita, ya. Di mana tuan-tuan? Dekat MPH pun ada. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan, ya. Beliau bercakap bahawa tujuan, ya, beliau menulis buku ini adalah untuk mengajak orang yang membacanya jangan percayakan adanya Tuhan. Ini tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan ni. Dia okey tuan-tuan, ya, tak apalah. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok di Eropah, ya, Eropah menjadi benua yang etis. Walaupun tuan-tuan, ya, gereja mereka besar-besar, gereja mereka kosong. Tuan-tuan, ya, gereja mereka terbiar tuan-tuan. Ni, ya, gereja untuk dijual dan sebagainya memang cukup banyak di Eropah tuan-tuan. Saya tunjukkan gambar-gambar yang mana, ya, tuan-tuan, gereja-gereja mereka dijadikan pelbagai premis, ya, untuk contohnya tuan-tuan, ya, ini gereja yang nak dijual tuan-tuan, ya. Saya bawa laju sikit tuan-tuan, ya. Ini benda yang agak saya perlu tunjukkan tuan-tuan, ya. Ini, ya, tuan-tuan, ya, dijadikan tempat minum arak dan sebagainya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, ya, beratus-ratus gereja telah dibeli oleh orang Islam untuk ditukarkan menjadi masjid. Tengok tuan-tuan, ya. Ini semua gereja-gereja besar tuan-tuan, ya. Ni. Ini video. Ini gereja tuan-tuan, ya. Ini gereja yang saya selalu ingat tuan-tuan, ya, sebab gereja inilah saya dengan rakan-rakan mula ya, berusaha untuk membelinya tahun 79, ya, di Swansea. Tuan-tuan, tengok ni, ya. Besar. Ini di antaranya tuan-tuan, ya. Okey. Banyak tuan-tuan, ya, gereja-gereja mereka dijual. Sebab tuan-tuan, mereka tinggalkan agama mereka ni kerana mereka anggap agama tidak ada bukti.
bercanggah dengan ilmu sains. Tuan-tuan tengok sini, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran ayat 111, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka mengatakan tidak akan masuk syurga, ya, melainkan mereka yang beragama Yahudi atau Nasrani. Ini adalah angan-angan mereka. Tanyakan kepada mereka mana buktinya kalau kamu orang-orang yang benar. Sebab tu tuan-tuan, mereka tidak boleh kemukakan bukti sebab mereka memang tidak ada bukti. Tuan-tuan, saya bagi contoh ni, ya, seorang padri, ya, mengatakan bahawa agama memang tidak perlu bukti. Jadi tuan-tuan, ya, faith does not require proof, kata orang ini. Does not. Apa? Okey. Tu. Kena kita tengok tuan-tuan, ya. Saya tak tunjukkan banyaklah tuan-tuan kan. Nah, okey. Sedangkan tuan-tuan, kita tengok satu lagi. Syekh Yusuf Istis ni bekas seorang padri atau pendakwah lah Kristian, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam laman web, video-video YouTube dia banyak. Syekh Yusuf Istis masa dia dalam agama Kristian, tuan-tuan, dia bertemu dengan seorang pemuda Islam daripada Mesir. Jadi pemuda Islam itu cuba nak dibawa masuk Kristian. Jadi pemuda Mesir ini berkata kepada beliau, kalau agama engkau lebih baik daripada agama aku akan ikut engkau. Tapi syaratnya engkau kena bagi bukti. Jadi apabila sahaja disebut engkau kena bagi bukti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kata agama mana abutnya? Agama kamu hanya kena percaya saja. Tapi pemuda Mesir itu berkata kepada beliau, ya, dalam agama Islam kami ada dua-dua, kami ada bukti, kami ada iman. Makin kuat bukti, makin kuat iman. Akhirnya tuan-tuan, Yusuf Istis menganut Islam hasil dari perdebatan tersebut, tuan-tuan, ya. Baik, Amir Sharma ni seorang pemuda Universiti London University. Dia memang tak perlu agama lah, kata dia, sebab dia dah berpegang kuat dengan agama Hindu dia. Tapi satu hari dia, ya, berjumpa dengan seorang Islam, tuan-tuan, dan orang Islam itu membuktikan kepada beliau bahawa Tuhan itu ada. Bukti, tuan-tuan. Jadi apabila saja disebut begitu, tuan-tuan, dia telah tertarik dengan Islam sebab Islam boleh membuktikan adanya Tuhan. Kita tengok lagi, tuan-tuan, ya. Dr. Abdul Ahad Umar, ya, ini juga masuk Islam kerana melihat buktikan kebenaran Islam. Sebab itulah, tuan-tuan, sebab Islam ni ada buktilah, maka kita lihat sekarang ni, tuan-tuan, di Eropah ramai yang masuk Islam, tuan-tuan. Ya, ramai yang masuk Islam, termasuk ini, ya, termasuk Ibn Redi yang mengatakan, ya, bahawa dia telah masuk Islam kerana membaca Al-Quran Karim, tuan-tuan. Potongan abahnya hilang pula ni. Baik, tuan-tuan, ya. Jadi ramai lagi ni, tuan-tuan. Saya malam ni kita lajukan sikit, tuan-tuan, ya. Dan saya terus pergi kepada bukti, tuan-tuan. InsyaAllah. Saya tak nak lama-lama dalam bahagian pengenalan tu, tuan-tuan, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala cabar kalangan mereka yang ragu-ragu dengan Quran. Ya, dalam Quran terdapat lebih daripada 10 ayat rasanya lah, tuan-tuan, di mana Allah Ta'ala, ya, cabar kalangan mereka yang ragu-ragu dengan Quran ni untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Quran ni. Contohnya, tuan-tuan, dalam ayat 88 surah Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'til insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Katakan kalau semua manusia dan jin dikumpulkan untuk menghasilkan sesuatu yang serupa dengan Quran ini, mereka tidak akan dapat lakukannya walaupun mereka saling membantu antara satu sama lain. Tuan-tuan, ini cabaran Allah, tuan-tuan, dan Allah Ta'ala, ya, mengatakan bahawa mereka tidak akan dapat lakukan walaupun mereka saling membantu antara satu sama lain. Zaman sekarang zaman sains teknologi, tuan-tuan, komputer ada orang kata takkanlah orang tak boleh buat zaman sekarang, sedangkan manusia sudah sampai, ya, ke bulan contohnya, atau sekarang manusia sudah hantar Voyager, ya, sudah nampak, ya, birai-birai yang jauh-jauh alam semesta ini dengan teleskop yang sangat besar. Jadi mereka mengatakan, alah, senang saja, key in saja apa yang ada dalam Quran tu boleh buat macam Quran, kata mereka, tuan-tuan, ya. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim
wa in kuntum fi ghaibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah 'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Daripada satu kitab, tuan-tuan, di mana Allah Ta'ala cabar kalangan mereka yang ragu-ragu dengan Quran untuk menghasilkan satu seperti Quran. Allah Ta'ala turunkan pada satu surah saja. Satu surah saja. Fa'tu bi suratin min misli, sesuatu surah yang serupa dengannya. Tuan-tuan, satu surah tu kan pendek, ada yang pendek. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Takkan tak ada orang boleh buat, kata mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan, memang daripada dulu sampai sekarang ada saja orang yang cuba jawab cabaran Allah. Tuan-tuan masih ingat lagi guru-guru itu mengajar, di sana ada Musailamah Al-Kadzdzab yang mencipta syair-syair sajak-sajak yang kononnya menyanyi Quran, tuan-tuan. Dan zaman sekarang ini, tuan-tuan, ada yang cuba menghasilkan satu kitab yang mereka sebut sebagai Furqanul Haq. Furqan mengenai bagi Quran, tuan-tuan. Jadi dia buat satu kitab yang disebut sebagai Furqanul Haq, dan kitab dia ini diedarkan di seluruh dunia melalui Amazon.com, tuan-tuan. Harganya pun ada di sini. Ini kitab dia, tuan-tuan, Furqanul Haq. Jadi apabila Furqanul Haq ini diterbitkan, tuan-tuan, diedarkan, orang Islam jadi tercabar. Ya, kita rasa takkan lah. Tuan-tuan, kan Allah Ta'ala ada cabar manusia, tuan-tuan. Jadi kita terima sajalah, no problem, tuan-tuan. Tapi apa buktinya, tuan-tuan? Kita nak tolak dia macam mana, tuan-tuan? Bagi remaja-remaja yang tengah cari, tuan-tuan, takkanlah Quran ni boleh disaingi, begitu, tuan-tuan. Termasuklah imam masjid daripada New York yang marah dengan penerbitan Quran palsu ni, tuan-tuan. Bagi kita tengok. Jadi kita tengok, tuan-tuan, Quran palsu ni dia cuma ada 77 surah saja, tuan-tuan. Tak banyak, surah ni pun tak banyak, 77 surah. Dan bilangan ayat dalam setiap surah dia pun tak banyak, tuan-tuan. Yang paling sedikit 6 ayat, yang paling banyak 31 ayat, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, saya nak test dia, tuan-tuan. Saya masukkan dia punya bilangan ayat itu ke dalam Microsoft Excel seperti ini, tuan-tuan. Kemudian saya minta dia buat graf taburannya begini, tuan-tuan. Ini ialah hasil analisis taburan surah-surah dalam Quran palsu. Cuba kita bandingkan dengan Quran yang ada di tangan kita, tuan-tuan. Quran yang ada di tangan kita diturunkan lebih kurang 1400 tahun yang lalu, lama dah, tuan-tuan. Dan surah-surah diturunkan secara peringkat-peringkat dalam bentuk wahyu, dalam bentuk lisan selama 23 tahun lamanya. Kemudian semasa diturunkan susunannya tak sama dengan susunan yang ada sekarang. Jadi ada di kalangan orientalis barat mengatakan bahawa susunan Quran yang ada sekarang tak betul. Yang patutnya ialah semasa diturunkan itu, tuan-tuan. Dan semasa diturunkan, tuan-tuan, surah yang pertama ialah surah Al-Alaq, yang kedua ialah surah Al-Mudaththir, kemudian surah Muzammil, surah yang terakhir diturunkan ialah surah An-Nas, tuan-tuan. Jadi kata mereka kena ikut macam semua orang yang di barat yang saya baca, tuan-tuan, tulisan mereka mengatakan bahawa susunan Quran ini tak betul yang ada dengan kita. Tuan-tuan yang tidak membaca benda macam ni barangkali tak tercabar. Tetapi kalau sesiapa meneliti benda ini, terbacalah, tuan-tuan, di kalangan anak-anak remaja, dia mula terfikir, tak ya juga gitu, tuan-tuan. Baik, sekarang, tuan-tuan, kita tengok. Tuan-tuan perhatikan yang ada di dalam mushaf sekarang ni, tuan-tuan, dimulai dengan Al-Fatihah, kan, dan diakhiri dengan surah An-Nas, 114 surah. Dan, tuan-tuan, saya nak juga test semasa diturunkan susunannya macam mana, tuan-tuan. Semasa diturunkan susunan surah-surah ini, tuan-tuan, graf dia begini, juga belum tersusun. Dia belum tersusun, tuan-tuan. Sebab apa tidak tersusun, tuan-tuan? Sebab surah-surah dalam Quran atau ayat dalam Quran ini, tuan-tuan, diturunkan dengan sebab, bisababin nuzul. Ada peristiwa yang melatar belakangi penurunan surah tersebut. Sebab itu, tuan-tuan, perhatikan, dia tidak tersusun lagi, dia masih rawak, tuan-tuan.
Dan cuba tuan-tuan tengok dengan Quran yang ada di tangan kita tuan-tuan ya. Quran yang ada di tangan kita ini dimulai dengan Fatihah dan akhir dengan Nas. Tuan-tuan, An-Nas. Dan bila saya masukkan ke dalam Microsoft Excel tuan-tuan, dan saya minta dia buat graf taburan tuan-tuan, graf macam begini. Ini graf taburan surah-surah dalam Quran sekarang. Sejak zaman Nabi sampai sekarang tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan perhatikan apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ini depan ini saya tunjuk yang satu ayat je tuan-tuan satu surah. Inilah susunan Quran semasa diturunkan. Yang macam tadi tuan-tuan, tapi dia bentuknya saya letakkan PowerPoint yang macam ni kan. Macam tu juga tuan-tuan ya. Ini paksi Y, ini paksi X, ini asalan dia. Tuan-tuan, daripada susunan begini dia jadi begini. Tuan-tuan. Nah, paksi Y, paksi X, asalan dia. Tengok tuan-tuan, ini surah Al-Fatihah. Satu atas tu surah Al-Baqarah, Ali Imran tuan-tuan sebagainya. Dan bila ya, tuan-tuan, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, Al-Quran la tanqudi ajaibuhu. Quran tidak akan habis-habis keajaibannya. Ada ni panjang, tapi saya baca ambil caption tu aja. Ya, Al-Quran la tanqudi ajaibuhu. Quran tidak akan habis-habis keajaibannya. Tuan-tuan, kalau orang belajar statistik tuan-tuan, dia tahu ini kita boleh buat garisan merentas di tengah-tengah. Baik. Bila kita cantumkan kedudukan surah dia tuan-tuan, dia akan menghasilkan khat Allah. Tuan-tuan ya? Ini kedudukan surah dia. Tuan-tuan tengok, perhatikan tuan-tuan. Ya, ini yang asal tuan-tuan, tengok anak panah tu. Anak panah ini ialah kedudukan surah tuan-tuan. Ini. Okey tuan-tuan ya, kita cantumkan kedudukan surah yang paling luas sekali tuan-tuan. Dia menghasilkan khat Allah. Tuan-tuan, zaman itu tuan-tuan sebenarnya ahli astronomi Arab, Greek, dia tengok di langit dekat belakang bulan tu dia ada yang disebut sebagai ya manazil. Kalau dalam bahasa Arab manazil, kalau dalam bahasa dia sebut constellation, yang kadang-kadang disebut dengan zodiak tuan-tuan kan. Kalau tuan-tuan masuk, kalau siapa-siapa yang umur baik dengan saya tahun 60-an dulu, surat khabar ni sentiasa keluarkan setiap hari ya. Sagittarius, Cancer, apa lagi tuan-tuan, banyaklah tuan-tuan. Itu hasil daripada cantuman kedudukan bintang. Itu tak tepat tuan-tuan. Tuan-tuan perhatikan di sini kedudukannya. Cantumkan kedudukan surah yang paling luar menghasilkan khat Allah. Apakah benda ni kebetulan tuan-tuan? Kalau kebetulan dia berlaku sekali tuan-tuan, cuba kita cantumkan cara lain tuan-tuan. Dia menghasilkan khat Muhammad pula tuan-tuan. Khat Muhammad. Tengok yang asal tuan-tuan. Tengok yang asal. Kedudukan anak panah ini tuan-tuan ya. Ini saya ya tunjukkan dengan anak panah ini, dia menghasilkan khat Muhammad. Dan di atasnya ada fathah, ada dhammah. Apakah ini kebetulan juga tuan-tuan? Saya pernah ditanya tuan-tuan ya. Dia kata, doktor, bagaimana nanti kalau ada orang yang menggunakan susunan Quran ini untuk membuat gambar yang menghina Islam? Alhamdulillah saya dah test tuan-tuan di 4 tempat. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh buat satu gambar yang bermakna dengan susunan Quran, melainkan khat Allah dan Muhammad. Kemudian ada orang tanya pula tuan-tuan, dia kata, kenapa dalam khat Allah ini tak ada tanda? Khat Muhammad ni pula ada tanda? Tuan-tuan nak jawab ni agak susah ya. Yang bertanya pula tu PhD dalam bidang hadis. Seminggu saya dah minta jawapannya tuan, saya duduk fikir macam mana nak jawab ni. Nah rupa-rupanya tuan-tuan ya, man jadda wajada, barang siapa cari dia akan jumpa. Rupa-rupanya tuan-tuan, perkataan Allah hanya boleh ditulis dengan alif, lam, ha. Tak ada tanda pun orang akan baca Allah. Tulisan yang bunyi lain tak ada boleh tulis dengan itu tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan.
Dia ada 3 perkataan alif lam ha je tuan-tuan. Daripada alif lam ha dia boleh jadi ayat panjang la ilaha illallah. Alif lam ha. Okey tuan-tuan. Tetapi kalau mim ha mim dalil tanpa ada tanda ni tuan-tuan, orang akan baca macam-macam. Mihmad, mihmid, mihmud, mahmud, muhmid. Kalau ada ini, orang akan baca Muhammad. Saya confirmkan ni tuan-tuan, tahun 2016, 2013 saya pergi haji. Saya bawa laptop saya, tapi bukan laptop ini. Tuan-tuan ya. Macam mana? Lagi azan tak? Ya, sudah. Allah Allah. La ilaha illallah.
Cik bagi saya hari ni, tuan-tuan ya, kita sambunglah ya. Okey. Jadi saya ada buat poster tuan-tuan, ada kat luar. Jadi poster ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat boleh dapatkan dengan Ustaz Zul tu kat luar tu. Tuan-tuan boleh printkan dia, gantung kat ruang tamu tuan-tuan. Bila ada orang datang, anak-anak datang, nak boleh terangkan. Orang akan terkejut nanti. Dia terkesima macam mana susunan Quran ni boleh menghasilkan khatimah. Dan buku yang menerangkannya pun saya ada tulis, tuan-tuan ya. Silakan kalau berminat nanti, tuan-tuan. Baik, saya tinggalkan banyak benda kat sini tuan-tuan sebab masa tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan ingat tadi Allah Ta'ala cabar manusia untuk menghasilkan satu surah. Tak bawa ni. Nah, tuan-tuan, surah yang paling pendek sekali dalam Quran ialah surah Al-Kautsar. Ya, surah ni yang kita barangkali lah yang mula-mula kita hafal selepas Al-Fatihah kan? Fatihah ni wajib untuk solat. Jadi surah yang kita nak baca surah Kautsar pendek ya. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini 3 ayat. Ya, tuan-tuan, ini surah yang terpendek dalam Quran. Tuan-tuan tengok dari segi zahirnya tuan-tuan, nampak ke dia punya sesuatu yang menakjubkan tuan-tuan dan puan-puan? Tak tahu kan? Kalau kita tak kaji, kita tak tahu. Tuan-tuan ya, dan surah ini sebenarnya tuan-tuan diturunkan kerana orang-orang musyrikin Makkah ni tuan-tuan. Dia duk mengejek Nabi. Dia kata Muhammad ini orang yang hina, kami orang mulia. Muhammad ini orang yang tak sabar, kami orang-orang yang sabar. Kemudian secara sinis dia pun bertanyakan kepada seorang Yahudi daripada Madinah yang datang ke Mekah. Dia kata, apa pandangan kamu tentang Muhammad? Ya, Yahudi kata kamu orang baik-baik, dia orang yang hina, dia orang yang tidak baik. Allah Ta'ala turunkan surah ini. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini Rasulullah SAW sentiasa berhadapan dengan gangguan-gangguan orang-orang musyrikin di Makkah. Sampai satu ketika tuan-tuan, Abu Talib jumpa dengan Nabi SAW, tuan-tuan, membawa berita daripada pemuka Arab. Dia kata, ya anak saudaraku, kamu hentikan sajalah dakwah ini. Apa yang kamu nak? Kamu nak jadi raja, kami angkat kamu jadi raja. Kamu nak harta benda, kami bagi. Kamu harta benda, kamu nak wanita cantik, kami bagi. Syaratnya kau berhenti je lah, jangan bercakap. Wahai pak cikgu, ya, kalau Allah diberikan kepadaku matahari di sebelah tangan kananku dan bulan di sebelah tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan kerja ini. Tuan-tuan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan terangkan bagaimana orang-orang musyrikin lagi, dia setiap kali Nabi berdakwah dia akan kacau Nabi. Yang ini dia kacau tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah ini. Dan tuan-tuan tengoklah tuan-tuan ya. Tuan-tuan tengok surah ini ada benda yang menakjubkan tuan-tuan tak agaknya? Perhatikan tuan-tuan. Ya. Saya nak minta tuan-tuan bersama-sama dengan saya kira berapa bilangan perkataan dalam surah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 perkataan tuan-tuan. Mungkin ada orang yang belajar Arab tuan-tuan ya, yang belajar daripada universiti kan, dia kata, doktor macam mana doktor kata ni ada 10. Sedangkan tuan-tuan kata mereka, cuba tengok perkataan li rabbika. Ini 3 maksud dia, li rabbika. Rabb ya. 1 li, 1 kap, 1 kap tu antar. Ataupun
Satu lagi a'tainaka. Ini 3. Tapi tuan-tuan, saya mengikut kaedah yang digunakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas menjelaskan bahawa dalam surah Al-Qadar ini ada surah Al-Qadar yang menyebut Lailatul Qadar itu tuan-tuan, dia ada 30 perkataan. Termasuk perkataan yang berganding macam ni lah tuan-tuan. So dia ada 10 perkataan tuan-tuan. Dia ada 10 perkataan. Perhatikan tuan-tuan. Tuan-tuan dengar baik-baik dan kemudian cerita dekat anak-anak tuan-tuan. Baik. Baik, sekarang tuan-tuan tengok. Kita tengok setiap ayat dia. Berapakah bilangan huruf Arab yang digunakan dalam setiap ayat ini? Daripada 28, huruf Arab ada 28. Berapa bilangan huruf yang digunakan di sini? Kira tuan-tuan ya. Di sini ada 10 tuan-tuan. Ada 10 huruf Arab yang digunakan. Daripada 28 huruf Arab ni ada 10 huruf yang digunakan. Tengok baik-baik tuan-tuan. Dan ia diakhiri dengan huruf ra. Nampak tuan-tuan? Kemudian kita tengok fasalli li rabbika wanhar, juga ada 10 huruf daripada 28 huruf Arab diakhiri dengan huruf ra. Nampak tuan-tuan? Dan inna syani'aka huwal abtar, juga ada 10 huruf Arab diakhiri dengan huruf ra. Daripada 28 huruf Arab, 10 yang digunakan di sini. Nampak tak tuan-tuan? Ada 10 perkataan. Setiap ayat ada 10 huruf daripada 28 huruf Arab diakhiri dengan huruf ra. Tuan-tuan, sekarang tuan-tuan tengok. Ini yang kita dah dapat tahu sajalah tuan, banyak rahsianya ini. Ini alfabet, ini 28 semuanya. Tuan-tuan tengok kedudukan huruf ra tuan-tuan ya. Huruf ra ni kedudukan huruf nombor 10 ya. Nampak tak tuan-tuan? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zai, ra. Kedudukan 10. Nampak tak? 10 perkataan. Setiap ayat 10 huruf daripada 28 diakhiri dengan huruf ra. Ra kedudukan nombor 10. Kebetulan ke tuan-tuan? Kalau kebetulan kita tengok lagi. Surah yang ayat akhirnya ialah huruf ra. Tuan-tuan, bukan senang nak cari. Daripada 114 surah ni, surah yang akhir ayatnya ada huruf ra tu apa dia? Tuan-tuan, 114 surah, kalau orang hafiz Quran mungkin dia tahulah. Tuan-tuan, itu pun dia tak simpan dalam kepala barangkali tuan-tuan kan. Jadi saya gunakan satu perisian dalam internet namanya Tanzilnet tuan-tuan. Ya, saya klik ya kat sini tuan-tuan. Ya, kemudian saya kenal pasti setiap surah tuan-tuan. Di antara surahnya ialah surah Al-Maidah. Tuan-tuan perhatikan di bawah ra. Dan tuan-tuan ya, Qadir, kemudian surah Al-Hajj, wa ni'man nasir, Luqman, Alimul Khabir, surah Syura, Nasirul Umur, kemudian Muqtadir, kemudian Mumtahana, ada Kubur, kemudian kita tengok surah Al-Qadar ada Matla'il Fajr, kemudian kita tengok surah Adiyah ada La Khabir, kemudian kita tengok surah An-Nasr ada ya watawasau bis-sabr tuan-tuan, dan surah Al-Kautsar Abtar. Lepas surah Kautsar tak ada lagi surah yang mana dia punya penghujung surah itu huruf ra. Semuanya apa tuan-tuan? Semuanya ialah 10 surah. Tajab ke tuan-tuan? Ya kan? Nah, mungkin tuan kata tuan-tuan, yang cakap lain ni orang ni apa ni, etis biasanya tuan-tuan ya. Ada budak-budak etis tu yang duk mengikut saya punya ceramah tuan-tuan. Ya. Tak pelik pun dia kata. Mulut cakap tak pelik tapi hati dia pun terfikir. Betul tak Ji? Ya, betul. Kita tengok tu. Sekarang tuan-tuan, kita tengok dalam surah ini dia mula dengan inna. Dan kita cuba cari ayat pertama yang dimulai dengan perkataan inna. Ya, Al-Kautsar mula dengan inna. Ayat pertama dalam Quran yang dimulai dengan perkataan inna. Guna sekali lagi yang ni tadi tuan-tuan. Ini. Ya. Sekarang kita tengok tuan-tuan. Bila kita tunjuk, yang keluar ialah ayat nombor 119 surah Al-Baqarah. Ini ayatnya. Ya tuan-tuan, ini ayatnya.
Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Sekarang kita kira berapa bilangan perkataan dia tuan-tuan. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orang mungkin kata ala kebetulan ni. Kalau kebetulan tuan-tuan, jom. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala, bila Nabi dihina oleh orang-orang musyrikin Mekah, Allah Ta'ala memujuk hati Nabi, tuan-tuan. Allah Ta'ala turunkan surah ini, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat dan sembelihlah haiwan kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Tuan-tuan, Yaumul Anhar. Yaumul Anhar itu apa? Hari raya kurban. Tuan-tuan, ni kita nak nyambutnya hari Jumaat ni kan? Ya. Inna 'azamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Thumma yaumul qar. Yaumun nahar ni hari yang ke-10 dalam Zulhijjah. Tuan-tuan, kalau kita nak buat sembelih haiwan kurban ni tuan-tuan, kita bukan boleh buat sembarang hari kan, betul tak? Nak buat bulan Muharram ke, Safar ke, tak boleh. Kalau sampai bulan Zulhijjah tuan-tuan, ini Zulhijjah saja yang kita boleh buat. Zulkaidah tak boleh buat kan? Dan Zulhijjah tu bukan sembarang tarikh. Tuan-tuan nak buat, saya nak buat kurban besok. 30 hari bulan tu nak buat kurban, belum masuk lagi. Tuan-tuan, baru 9 Zulhijjah tak boleh. Dia kena 10 Zulhijjah mula tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-tuan terkesima tak? Mungkin belum lagi. Ya, kita dah yakin Quran kalam Allah kan? Tapi bila jumpa benda macam ni tuan-tuan, kita tambah keyakinan kita. Sebab tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS dia pernah minta kepada Allah, ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim minta pada Allah nak tunjukkan, ya, akan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala tanya dia, adakah kamu tak percaya? Kata Nabi Ibrahim, aku percaya tapi aku nak tenangkan hatiku. Tuan-tuan, bila kita dapat tengok ini, insya-Allah kita bertambah-tambah keyakinan kita. Tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan, ya. Saya tunjukkan lagi tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada surah pendek lagi, ya. Surah apa? Surah Ikhlas. Fatu bi suratin min mislih. Bawalah sesuatu yang serupa dengannya. Tuan-tuan, kita tengok surah Ikhlas, tuan-tuan. Saya ni banyak tuan-tuan dia punya bahan ni. Saya ada 10,000 slide ni. Jadi hari ini saya nak tunjukkan yang tuan-tuan yang apa yang biasa saya tunjukkan awal lah tuan-tuan. Jadi nanti kalau tuan-tuan nak minta saya datang, saya teruskan dah, ya. Ada satu surah, ada mesti apa 2 tahun 3 tahun tak siap tuan-tuan. Tapi itu sebulan sekali lah kan. Kalau hari-hari kejap je habis kan. Surah Ikhlas tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, antara banyak-banyak surah Quran ni tuan-tuan, surah mana yang tidak ada namanya, tidak disebut dalam teks? Surah Al-Fatihah tak ada kan? Satu lagi surah Ikhlas. Surah Fatihah ni dia sebab ada pembukaan Quran, ya, dia sebut Fatihah. Tapi tuan-tuan, surah surah Ikhlas ni tidak ada perkataan ikhlas. Cuba tengok tuan-tuan, ya. Surah Nas ada An-Nas, ya. Surah Al-Falaq ada perkataan Falaq. Surah Al-Masad ada perkataan Masad. Tengok yang warna itu tuan-tuan. Surah Ikhlas mana ada? Tuan-tuan cari lah, tak ada kan? Sebab apa? Allahu a'lam. Tapi ikhlas ni dia dekat hati tuan-tuan. Orang tak boleh tengok ikhlas keikhlasan kita kan? Mana boleh? Barangkali begitulah tuan-tuan kan? Orang ikhlas mana boleh nampak tuan-tuan, ya? Tapi kalau kita nak bagi derma ke orang, pakai cek besar pun tak apa, nak galakkan orang ikut, ya. Kalau kita nak bagi senyap-senyap pun boleh kan tuan-tuan, ya? Baik.
Keduanya saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, macam mana kita boleh baca Quran, tuan-tuan? Kerana ada guru kita, mungkin guru kita ni mak bapak kita. Mak bapak kita belajar Quran dengan atuk nenek kita belajar dengan oneng-oneng dia kan, tuan. Dengan yang, dan akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tak ajar, dia tak tahu. Tuan-tuan, ya. Baik. Cuba tuan-tuan tengok, ya. Kita boleh baca Quran ni sebab ada tanda satu lagi kan? Ya, ada fathah, kasrah, dhamma. Termasuklah juga ni kasrah. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau tidak tanda-tanda macam ni, tuan boleh baca Quran ke? Cuba tengok tuan-tuan. Ini ialah tulisan Quran yang awal bahasa zaman Nabi. Tuan-tuan boleh baca? Tak boleh. Yang ini tulisan yang dijumpai di Perpustakaan Universiti Birmingham, tuan-tuan. Pada zaman Nabi, tuan-tuan. Ya? Pada zaman Nabi. Kita tak boleh baca. Ya, ahli bahasa Arab, ya, namanya Ibnu Al-Aswad kalau tak salah saya, dia cipta tanda-tanda tu, tuan-tuan, untuk membolehkan orang macam kita ni, orang yang bukan Arab baca. Tuan-tuan, ya. Baik. Dan antaranya, tuan-tuan, ialah surah yang kita nak tengok tanda bawah. Tuan-tuan, surah An-Nas ni ada banyak tanda bawah ni, tuan-tuan, ya. Setiap surah memang ada banyak tanda bawah, tuan-tuan. Surah An-Nas ni ada 19 tanda bawah atau kasrah ni, tuan-tuan. Ada berapa? Ada 20 tanda kasrah. Surah Al-Falaq, tuan-tuan, dia ada 19 tanda kasrah. Al-Masad, tuan-tuan, dia ada 5 tanda kasrah. An-Nasr ada 12 tanda kasrah. Al-Kausar yang pendek itu, tuan-tuan tengok, ya, berapa tanda kasrah dia, tanda bawah ada 5. Tuan tengok surah Ikhlas. Nah, sebelum saya teruskan tentang surah Ikhlas, kenapa surah Ikhlas ini diturunkan oleh Allah? Mahwal asbabun nuzulih. Apa dia asbabun nuzulih? Orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Muhammad, tolong beritahu aku nasab Tuhan kamu." Nasab ni apa, tuan-tuan? Nasab ialah keturunan, ya, tuan-tuan. Datuk, nenek moyang Allah tu siapa? Ini pertanyaan yang memerli Nabi. Main-main, dalam bahasa Arab itu istiza, persendaan kepada Nabi. Tengok, tuan-tuan, Nabi, bagaimana Nabi berhadapan dengan orang, ya, Arab. Dia, kalau dia dah terima, ya, apa tawaran orang Arab, mungkin dia dah jadi ketua negara dekat Mekah. Tapi kalau dia ketua negara, dia boleh buat dakwah kan? Dia suruh berhenti buat dakwah kan? Tuan-tuan, ya? Baik. Jadi Allah Ta'ala turunkan surah ini, dan surah ini fokus dia, intisarinya ialah tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu Allah yang Maha Esa. Ya? Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk. Ia tidak beranak dan ia tidak diberanakkan, dan tidak ada sesiapa yang serupa dengannya. Ini, tuan-tuan, jadi intisarinya ialah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekarang tuan-tuan tengok. Nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sini, nampak tak tanda kasrah dia? Tak ada, kecuali satu saja, tuan-tuan. Dekat mana tu, tuan-tuan? Dekat tengah-tengah. Tanda kasrah yang satu tu berada di kedudukan tengah-tengah surah Ikhlas. Nampak, tuan-tuan? Ya? Satu saja. Ini, tuan-tuan, ya. Ini. Satu saja. Kedudukannya mana? Di tengah-tengah, tuan-tuan. Memang cukup satu, tuan-tuan. Nak keluar air mata darah pun cari kasrah tu tak jumpa, kecuali satu saja, iaitu di tengah-tengah. Tuan-tuan, macam penimbang ni lah kan. Tuan-tuan tengok, ini tanda kasrah. Sebab intisarinya ialah tauhid Allah. Tuan-tuan jumpa di sini satu perkataan ahad, di sini perkataan ahad. Dan sekarang tuan-tuan kira berapa bilangan perkataan di sebelah sana dengan sebelah sini.
Di sebelah sini ada 7, di sebelah sini juga ada 7, tuan-tuan. Ya, jadi desimal kan? 7 dan 7 ini dalam Quran banyak, tuan-tuan. Disebutkan perkataan sab'an dalam Quran ada sab'a samawat 7 kali. Sab'a samawat 7 langit disebut dalam Quran 7 kali, tuan-tuan. Subhanallah. Dan bilangan huruf dia, tuan-tuan, daripada sini kemari. Nah, ini ada 23. Daripada sini kemari, tuan-tuan, ada 23. Nah, apa dia 23 ni, tuan-tuan? Al-Quran ni mukjizat sampai hari kiamat, tuan-tuan, ya. Saya termenung, tuan-tuan, termenung apa saya nak fikir apa sebab dia perkataan 23 ni, huruf dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang beranak dan diperanakkan ialah manusia, yang ada nasab manusia. Nak jadi manusia, dia kena ada ibu, kena ada bapa. Kecuali Nabi Adam AS dengan yang tidak ada ibu dan tak ada bapa, dan Nabi Isa AS tidak ada bapa. Yang lain manusia, dia kena ada ibu, kena ada bapa. Nabi Muhammad ada ibu, mana nama ada bapa? Aminah dengan Abdullah. Tuan-tuan, ibu dia bawa benih ibu, bapa bawa benih bapa. Ibu bawa benih ibu dengan kromosomnya 23 bagi manusia, dan bapa bawa kromosom 23. Kalau 24, 25, 26 atau 20, 21 ke bawah tu, dia bukan manusia. Yang manusia cuma 23. Monyet ke, mawas ke, beruk ke, dia bukan 23. Yang 23 ni cuma manusia saja. Apabila benih bapa dengan benih ibu berpaut, dia jadi istilah dalam sains zygote. Zygote dia kena ada 23 pasang, tuan-tuan, ya. 23 pasang barulah dia jadi manusia. Subhanallah. Orang zaman sekarang, tuan-tuan, zaman dulu orang tak tahu benda ni, tapi sekarang baru orang dapat tengok dia punya mukjizat, tuan-tuan. Okey, satu lagi sebelum saya tutup, tuan-tuan, ya. Sikit lagi boleh Tuan Haji ni ramalan. Okey, satu lagi, tuan-tuan, ya. Ini nak suruh tuan-tuan terkesima, ya. Subhanallah, tak pernah tengok. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi SAW dilahirkan di Mekah. Lepas tu Nabi berhijrah ke Madinah, dan Nabi wafat di Madinah. Ayat yang diturunkan di Makkah ni ada 3 surah, tuan-tuan. 3 surah yang diturunkan di Makkah. Dalam setiap surah ni ada satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut natawaffayannaka, kami wafatkan kamu. Kamu di situ ialah Nabi SAW. Dia punya surahnya ini, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tengok, lihatlah keajaiban Quran, tuan-tuan. Lihat keajaiban Quran. Tengok surah Ghafir ayat 77. Allah tak keluar pula ni. Ya. Dibetulkan ni. Surah Ghafir, ya. Ayat ni tuan-tuan. Ini ayat surah Ghafir, surah Makkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqqan fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, orang-orang musyrikin di Mekah, dia persendakan Nabi. Dalam Quran tu Allah Ta'ala menyebutkan hukuman mereka yang, ya, menyekutukan Allah, yang tidak mempercayakan Allah. Allah Ta'ala akan azab dia. Jadi orang-orang musyrikin dia kata, ya Muhammad, bila azab Tuhan kamu nak diturunkan daripada kami semua? Susah Nabi berdakwah, tuan-tuan, tapi Nabi teruskan, kan. Jadi Allah Ta'ala turunkan surah tadi dengan ayat tadi, maka bersabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah mengesa musuh-musuh itu adalah benar. Oleh itu sekiranya kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari azab yang kami janjikan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu sebelum itu. Wafatkan kamu itu wafatkan Nabi SAW tu, tuan-tuan, ya. Maka tetaplah mereka akan terima balasan azab, kerana kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Kemudian kita tengok surah yang satu lagi, surah Ar-Ra'd, ya, ayat nombor 13
Allah Ta'ala berfirman, ya, ini Ar-Ra'd 13:40, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu wa 'alaina al-hisab. Ayatnya berbeza, tapi cuma ada perkataan natawaffayannaka, kami wafatkan kamu. Tengok tuan-tuan, surah 13 ayat 40. Sama ada kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari azab yang kami janjikan untuk mereka yang ingkar, atau kami wafatkanmu sebelum melihatnya, maka tidaklah menjadi hal kerana tanggunganmu, hanyalah menyampaikan hukum-hukum yang kami turunkan kepadamu, dan urusan kami menghitung dan membalas amal mereka. Satu lagi tuan-tuan, cuma ada 3 surah saja ya tuan-tuan ya. Surah Yunus ayat 46. Ini tuan-tuan, surah Yunus ialah surah nombor 10 ayat nombor 46. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Shadaqallahul azim. Dan jika kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad akan sebahagian dari balasan azab yang kami janjikan kepada mereka, atau jika kami wafatkan kamu, sekali lagi tuan-tuan ya, semua itu maka kepada kamilah tempat kembali mereka. Tuan-tuan ya, so ada 3 surah, dalam setiap surah itu ada 1 ayat yang mana Allah Ta'ala menyebut kami wafatkan kamu, kami wafatkan engkau wahai Muhammad. Ada satu lagi tuan-tuan, dalam surah Zukhruf, tuan-tuan tengok, perhatikan ni pelik kan ya? Unik lah tuan-tuan. Kalau yang lain-lain itu Allah Ta'ala sebut natawaffayannaka, kali ini tuan-tuan dalam ayat nombor 41 surah Zukhruf Allah Ta'ala gunakan majaz, kiasan. Wa imma nashabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Nashabanna bika ni kami ambil kamu atau kami pergikan kamu. Dia diterjemahkan kepada maksud wafatkan engkau. Jadi kalau kita cari kata wafat dalam Quran ada 4 tempat. Tapi kalau kita gunakan perkataan ya yang tadi natawaffayannaka, mati kan tuan-tuan ya. Wafatkan ini dia terjemahan saja tuan-tuan, zabanna. Jadi maknanya ini tak masuk tuan-tuan ya. Yang masuk perkataan wafat, tuan-tuan tengok sini, ialah surah 40, surah 13, surah 10 tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan tengok. Wafat maknanya mati ya. Zahaba maknanya pergi. Lain kan? Tapi cuma ini digunakan dengan kaedah apa yang saya sebut tadi, majaz. Sekarang tuan-tuan tengok. Ini surah 40 ayat 77. Ini surah 13 ayat 40. Ini surah 40 ayat 46. Sekarang saya nak minta tuan-tuan campur sikit. 40 campur 13 campur. So ini nombor surah ya tuan-tuan. Nombor surah. Berapa tuan-tuan? 63. So 63 ialah umur Rasulullah SAW ketika wafat. Nabi wafat di mana? Nabi wafat di Madinah. Ini surah Makkiyah. Surah Mekah tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan tengok lagi tuan-tuan. Ya. Sekarang kita susun gini, fasal kehidupan Nabi tuan-tuan. Nabi kerja dia lepas diangkat jadi Rasul cuma dakwah saja. Dakwah. 40 77 tu, dan 40 ni ketika Nabi menerima wahyu yang pertama. Kemudian ya, Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. Kemudian Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. Subhanallah tuan-tuan. Cuma tengok ajaibnya Quran tuan-tuan. Ini alhamdulillah malam ni saya tunjukkan sikit saja tuan-tuan. Insya-Allah lain kali saya tunjukkan lagi banyak benda-benda yang ya pelik-pelik, yang tujuannya tuan-tuan bukan untuk penglipu lara, tetapi untuk menjadikan kita ni meyakini dengan benar-benar bahawa Quran itu kalam Allah. Tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah cukuplah dulu tuan-tuan ya. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi malam ni dengan tuan-tuan ya boleh memberi manfaat ya kepada kita semua. Dan tuan-tuan, kalau saya nak sebut sekali kali, kalau tuan-tuan berminat, karya-karya saya ada kat luar. Buku saya Ilan yang terakhir ni saya buat tentang Isra Mi'raj, merasionalkan Isra Mi'raj. Macam mana Isra Mi'raj itu boleh perjelaskan dengan fizik teori. Tuan-tuan ya.
Jadi sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.